Soalan esei 2. Seseorang pengeluar dalam pasaran persaingan sempurna akan memberhentikan operasinya dalam jangka pendek apabila mendapat untung kurang normal. Bincangkan pernyataan ini dengan panduan raja. Okey, sekarang kita cuba tengok Kalau katakan sesebuah firma ataupun seseorang pengeluar dalam jangka pendek dia dapat untung kurang normal, adakah dia mesti memberhentikan operasi dia? Apakah pandangan anda? Nazira? Teruskan ataupun berhenti. Okey, dia boleh teruskan ataupun memberhentikan operasi. Jadi sekarang anda boleh nampak, dia minta anda bincangkan pernyataan ini. Okey, bermaksud nanti esei kamu, okay, ada satu apa yang you kena bincang dekat sini. Yang pertama, mungkin you boleh bincangkan di mana firma itu memberhentikan operasi. Okey, sebab sekarang pernyataan yang pertama dia kata firma akan memberhenti operasi dalam jangka pendek apabila mendapat untung kurang normal. Okay, so that's why kita bincang. Dan lagi satu aspek yang you bincang bahawa firma itu akan meneruskan operasi. Okay, you fokus kedua-dua ini sahaja. Dan untuk meneruskan operasi itu, okay, kita cuba tengok ya. Kalau sekarang dapat untung kurang normal, nak teruskan operasi ke ataupun berhenti operasi, kita sebenarnya tengok hubungan antara AR dengan ABC. Kalau katakan memberhentikan operasi, apakah hubungan antara AR dengan ABC? Kimi? AR lebih kecil daripada ABC. Okey, lepas itu kalau nak teruskan operasi itu, sebenarnya kita ada dua keadaan. Okey, apabila firma dia teruskan operasi dan lagi satu, kalau kita kata bahawa firma dia capai titik tutup firma, kalau titik tutup firma itu bermaksud dia boleh teruskan operasi ataupun dia nak tutup operasi pun boleh. Walau bagaimanapun, kita akan galakkan firma itu teruskan operasi. Kenapa apabila firma itu capai titik tutup firma, kita masih galakkan firma itu teruskan operasi? Rusaidi? Sebab nak jaga nama baik syarikat. Okay, good. Itu salah satu alasan. Bagi saya satu alasan lagi. Okay, Esther? Syarikat dapat kekalkan pelanggan yang ada. Yes, thank you Esther. Okay, so itu adalah antara sebab dia. Ingat, walaupun firma telah capai titik tutup firma, dia boleh teruskan operasi ataupun dia nak tutup operasi pun boleh. Tetapi apa-apa pun kita galakkan dia teruskan operasi. Kenapa? Salah satu. Contoh tadi kawan yang diberikan itu, alasan yang diberikan nak jaga nama baik syarikat. Okay, nak kekalkan pelanggan yang sedia ada. Juga ada lagi nak kekalkan pekerja yang mahir dan sebagainya. Okey, itulah sebab kita galakkan dia teruskan operasi. Jadi untuk soalan ini, okey, yang penting sekarang saya akan bincang. Nanti kita akan sediakan di mana dia memberhentikan operasi dan lagi satu adalah meneruskan operasi. Untuk meneruskan operasi ini, anda boleh pilih sama ada nak bincang yang ini ataupun yang ini. Okey, apa beza dia dekat sini? Kita cuba tengok. Kalau katakan nak teruskan operasi, apakah hubungan antara AR dengan ABC? AR lebih besar pada ABC. Yes. Okey, kalau teruskan operasi AR lebih besar daripada ABC. Bagaimana pula kalau firma nak capai titik tutup firma? Kimi? AR sama dengan ABC. Okay, thank you. So itu adalah dia. AR sama dengan ABC. Okay, jadi sekarang Miss akan terangkan yang ini dulu. Bagaimana kita nak sediakan raja dan terangkan bagi sesebuah firma yang ingin memberhentikan operasi. Okay, so kita mula dengan ini dulu yang memberhentikan operasi. Okay, jadi first step kita akan sediakan raja kita. Paksi Y, paksi X. Paksi Y ini labelkan CPR kurungan RM. Yang ini asalan. Dan paksi X ini kita labelkan Q kurungan unit. Okey, kita kata bahawa firma dalam PPS sebagai penerima harga, jadi kilok permintaan dia adalah bersifat anjau sempurna.
Okey, kita labelkan di mana P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan DD. Okey, dan sekarang kita nak cari keseimbangan prima dulu. Sediakan kilo MC. Keseimbangan prima tercapai apabila MC bersilang dengan MR. Ini titik E. Dan kemudian kita tentukan harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan Q. Okey, jadi sekarang step yang pertama, kita akan huraikan keseimbangan prima dulu. Okey, macam mana nak huraikan keseimbangan prima ini? Okey, Rusaidi Keseimbangan prima tercapai pada titik tercapai pada titik E apabila kelok apabila kelok MC bersilang dengan kelok MR MR pada tingkat harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan Q. Yes, itu adalah huraian bagi keseimbangan prima dan anda sepatutnya huraikan yang itu dulu. Okey, step yang kedua ini kita akan cerita pasal TR dan nanti kita akan cerita pasal TC. Okey, tengok TR dia. TR dia iaitu jumlah hasil prima, dia boleh diwakili melalui kawasan apa? Diana? OPEQ. Okey, so nanti kita pun buat ayat lah. Jumlah hasil yang tipu oleh prima boleh ditunjukkan melalui kawasan OPEQ. Tengok, itulah dia. Kemudian kita nak lakar TC. Okey, nak tentukan TC ini kita kena lakar kilo AC dulu. Okay, ingat, ini adalah untung kurang normal ya. Jadi kalau nak tentukan untung kurang normal ini, apakah hubungan antara AR dengan AC? Syafiqah? AR kurang daripada AC. Sekali lagi kuat sikit. AR kurang daripada AC. Okay, thank you. AR kurang daripada AC. Jadi di sepanjang keseimbangan titik E sini, pastikan kita nak lakar kilo AC di mana AC kita adalah lebih besar daripada AR kita. Jadi Miss nak tanya, AC akan berada di atas ke ataupun berada di bawah? Ya, Syafiqah, apa pandangan anda? AC berada di atas. Yes, berada di atas. Dan pastikan apabila dia sentuh MC, dia kena capai titik minimum. Okey, sekarang Miss akan buat kilo AC ya. Okay, ini titik minimum, kemudian naik. Okey, nak tentukan TC itu, kita pastikan bahawa di titik keseimbangan ini bagi dia naik sehingga sentuh AC. Okey. Sentuh kilo AC, lepas tu buat total line, tarik ke sebelah kiri dan labelkan ini A, B. Okey, dan Miss nak pesan dekat sini, jangan tertarik dengan titik minimum AC ini ya. Ada banyak pelajar memang dia buat dari sini, dia buat total line sampai ke sini. Salah terus. Okey, apa-apa pun balik kepada keseimbangan dekat sini. Jadi sekarang sila beritahu saya, TC dia boleh diwakili melalui kawasan apa? Syarul? OABQ. OABQ, okey, ya betul. Jadi masa anda buat ayat itu, anda pun beritahulah jumlah kos yang ditanggung oleh firma. Boleh ditunjukkan melalui OABQ. Beza dekat sini, jumlah hasil itu kita panggil jumlah hasil yang diperoleh. Sementara untuk jumlah kos itu, kita akan panggil jumlah kos yang ditanggung. Okey, belajar guna perkataan ditanggung tu. Okey, lepas tu step yang ketiga, kita akan dapati bahawa prima dapat untung kurang normal. Okey, sila beritahu saya bahawa untung kurang normal ini boleh ditunjukkan melalui kawasan apa? Intan? PABQ. Okey. PABE. Ya, PABE. Okey, jadi pun beritahu bahawa untung kurang normal boleh ditunjukkan melalui kawasan PABE. Okey, lepas tu boleh beritahulah kenapa? Kerana TR kurang daripada TC. Itulah untung kurang normal dia. Okey, dan sekarang barulah kita nak cerita pasal yang ini. Yang berkaitan dengan berhenti operasi. Di mana AR kurang daripada ABC. Jadi sekarang kita akan lakarkan kilo ABC. Okey. AR kurang ABC.
So, kalau katakan AR kurang daripada AVC, AVC ini AR, AVC ini akan berada di atas AR ke ataupun di bawah AR. Okay, Maisarah? Berada di atas. Yes, thank you. Dia akan berada di atas AR supaya AVC ini lagi besar daripada AR. Okey, dan ingat walaupun dia berada di atas AR, pastikan dia berada di bawah AC. Sentuh MC jadi titik minimum. Okey, cuba tengok macam mana Miss buat. Okey, ini titik minimum kemudian terus naik. Okey, ingat apabila dia meningkat itu, dia akan makin menghampiri dengan AC. Tapi dia tak akan bersilang antara satu sama lain lah. Okey, kejap E ini saya padam sikit. Okay, saya tulis bawah sini. Okey, jadi sekarang juga sama. Di sepanjang keseimbangan ini bagi dia naik sehingga dia sentuh ABC, buat dotted line, tarik ke sebelah kiri. Labelkan XY kali ini. Okey, dan ingat jangan tertarik dengan titik minimum dia. Apa-apa pun jangan tengok titik minimum. Balik kepada keseimbangan dekat sini. Okey, sekarang kita akan sambung dengan part yang seterusnya. Okey, kalau kita nak tentukan sama ada sesebuah prima teruskan operasi ke berhenti operasi, ada dua kaedah yang Miss telah ajar. Okey, sekarang saya akan fokus tentang kaedah yang pertama dulu. Okay, ini kaedah satu. Okey, untuk kaedah yang pertama, kita kata kalau prima dia teruskan operasi, dia hanya perlu tanggung apa? Nazira, apa yang perlu ditanggung kalau dia teruskan operasi? Kerugian Sorry, Pak prima. Sikit. Untung kurang normal. Okay, thank you. Ya, dia perlu tanggung untung kurang normal. Nazira, beritahu saya untung kurang normal tu berapa? PABE. Ya, tadi sudah cari punya. PABE. Okey, kalau katakan firma itu berhenti operasi, apakah yang perlu ditanggung? Hasif? Dia kena tanggung kos tetap. Okey. Kalau saya kata TFC, okey, TFC kan you belajar part 5, AFC darab dengan Q. So sekarang macam mana saya boleh dapat AFC ini? Hasif, apakah rumus AFC? AC Tolak AVC. sekali lagi kuat sikit, apa tolak apa? AC tolak AVC. Okay, thank you. AC tolak AVC darab dengan Q. Jadi sekarang di sepanjang keseimbangan ini, anda tengok beza antara AC dengan ABC. Kan gap ini kan? Okay, so bermaksud ini adalah AFC. Kalau nak dapat TFC, darab dengan Q. Ini adalah TFC. Jadi TFC dia boleh ditunjukkan melalui kawasan X, A, B, Y. X, A, B, Y. Okay, so sekarang anda bandingkan, you sebagai pengeluar, you nak bayar P, A, B, E ataupun you nak bayar X, A, B, Y. Risai D? You miss? You nak bayar P, A, B, E ataupun you nak bayar X, A, B, Y. XABY. Kenapa you nak bayar X, A, B, Y? Sebab lagi kecil. Ya, lagi kecil ataupun lagi sikit. Okey, jadi dekat sini kita beritahu bahawa firma akan bayar yang ini XABY sebab kos yang ditanggung adalah lebih kecil. Dengan reti kata lain, firma akan berhenti operasi sebab dia pilih yang ini. Okey, jadi untuk ayat yang kelima ini, anda beritahu bahawa tindakan firma. Dan tindakan firma ini anda cerita, you bagi tahu bahawa maka firma akan berhenti operasi sebab kos yang ditanggung adalah lebih rendah
berbanding dengan teruskan operasi. Ini adalah kaedah pertama yang Miss telah ajar punya. Okey, sekarang kita cuba tengok satu kaedah lagi, kaedah yang kedua. Okey, juga sama, kita masih berada di peringkat yang ini ya. Tapi kali ini kita bukan bandingkan kedua-dua ini. Ada dua item yang kita nak bandingkan sahaja. Apakah dua item tersebut? Okey, Kimi, apa pandangan kamu? Kaedah kedua apa yang kita nak tengok ni? Dari TR dan TVC. Okay, very good. Ya, kita akan tengok dari segi TR dengan TVC. Okay, sekarang cuba tengok TR dia. TR dia boleh ditunjukkan melalui kawasan apa? Syafika? OPEQ. Ya, OPEQ. Tadi sudah ada punya. Okay. So sekarang saya nak tanya TVC. TVC boleh ditunjukkan melalui kawasan apa? OX. OXYQ. Yes, OXYQ. Sebab anda nampak, okay, ABC. OXYQ. Okay, OXYQ Sebab kita tengok ABC sini kan. Okay, darab dengan Q. Jadi dia akan jadi OXYQ. Okay, sekarang kita tengok hubungan antara TR dengan TVC. TR OPEQ. TVC OXYQ. Apakah hubungan antara TR dengan TVC? Syarul? Yang tu lagi kecil, yang Yang lebih besar atau lebih kecil? TR. Lagi kecil. TR lagi kecil daripada? TVC. Okay, thank you. So kita nampak TROPEQ, TVC lagi besar. Itu bermaksud jumlah hasil yang diperoleh firma dia tidak dapat cover ataupun tidak dapat tampung semua jumlah kos berubah. Apabila dia tidak dapat bayar semua kos berubah itu, okay, step yang kelima sama tindakan firma, maka kita akan minta firma tersebut tutup ataupun berhenti operasi. Okay, sekarang kita cuba tengok ya. Yang penting dekat sini, okay, anda mesti sediakan raja dan huraian bagi yang ini. Kemudian untuk 4545 kan ada dua kaedah yang Miss ajar kan. You pilih salah satu kaedah untuk terangkan sahaja. Okay, you pilih sama ada kaedah pertama ke ataupun kaedah kedua. Cuma bezanya kalau kaedah pertama, you bagi tahu kalau teruskan operasi, iaitu kena tanggung untung kurang normal berapa. Kalau berhenti operasi, dia kena tanggung kos tetap iaitu berapa. Buat perbandingan. Itu untuk kaedah yang pertama. Bagi sesiapa yang pilih kaedah kedua ini, dia sebenarnya tengah bincang ataupun kena tunjuk hubungan antara TR dengan TVC. Juga sama, anda kena tentukan kawasan TR dan tentukan kawasan TVC. Kalau TR kurang daripada TVC, kita akan kata bahawa firma terpaksa berhenti operasi. Okey, itu adalah berkenaan dengan yang ini sahaja, memberhentikan operasi. Kita baru bincang satu sahaja. Okey, sekarang kita tengok lagi satu. Kita nak cerita pasal meneruskan operasi punya. Jadi ada dua case dekat sini, pelajar boleh pilih mana-mana satu. Pilih salah satu sahaja. Okey, jadi sekarang Miss pilih yang inilah untuk bincang. Sebab kita nak beritahu bahawa firma bukan hanya berhentikan operasi kalau dapat untung kurang normal. Dia juga boleh teruskan operasi kan? Okey. Okey, jadi dekat sini, okey. Kita sediakan raja dia dululah. Okey, kita bincang konten dia dulu. Nanti baru Miss ajar macam mana kita nak huraikan. Macam tadi ya, sediakan paksi XY. Okay, ini C, PR, kurungan RM. Ini Q unit. Okey, juga sama kita sediakan keseimbangan firma dulu. Okay, P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan DD. Okay, ini kilo MC. Tentukan keseimbangan firma, harga keseimbangan firma, dan juga kuantiti keseimbangan firma. Okey, untuk peringkat yang pertama, okey, tadi Miss sudah ajarlah, you huraikan keseimbangan firma sahaja.
Kemudian tentukan TR dan tentukan TC. Pastikan dia adalah untung kurang normal. Jadi kilo AC dia akan berada di atas. Sentuh MC minimum, kemudian dia naik. Jangan tertarik dengan titik minimum. Apa-apa pun balik kepada keseimbangan. Okey, so ini A, B. Okey, sila beritahu saya jumlah hasil boleh diwakili melalui kawasan apa? TR dulu, Intan. OPEQ. Okey. Bagaimana pula dengan TC, para? OABQ. Okey, ini sepatutnya tak ada masalah dah. Dan step yang ketiga, kita nak tentukan untung kurang normal. Jadi untung kurang normal ini boleh ditentukan melalui kawasan apa, Maisara? PABE. Yes, PABE. Ini sepatutnya sudah mahir ah. Okey, so inilah dia. Dan menunjukkan bahawa firma tapak untung kurang normal. Okey, dan sekarang saya kata saya nak bincang pasal dia teruskan operasi kan. Kalau teruskan operasi saya pilih yang ini kan. Di mana AR kena melebihi AVC. Kalau AR melebihi AVC, AR saya kat sini. Jadi AVC dia berada di atas ke ataupun berada di bawah. Amir? AVC berada di bawah AR. Okay, thank you. AVC berada di bawah AR. So sini AR, pastikan AVC berada di bawah sini. Okay, so sekarang misalkan cuba sediakan kilo AVC. Turun. Okay, sentuh MC ini pastikan dia adalah minimum kemudian naik. Okay, so ingat apabila dia naik itu dia akan makin menghampiri dengan kilo AC. Okay, tapi dia tak akan sentuh lah. Okay, juga sama. Kita kena tentukan ABC dulu di sepanjang keseimbangan sini. Sekali lagi, jangan tertarik dengan titik minimum. Balik sini keseimbangan turun sentuh ABC, buat dotted line sambung ke sebelah kiri. Dan labelkan X, labelkan Y. Okey, juga sama, saya nak bincang melalui dua kaedah ya. Saya nak pastikan you mahir. Kita tengok kaedah yang pertama dulu. Kaedah yang pertama, kalau firma ingin teruskan operasi, apa yang perlu ditanggung? Syafika, bagi tahu saya kalau firma teruskan operasi, apa yang perlu ditanggung? Perlu tanggung kos kurang normal. Sekali lagi, tak dengar. Tanggung untung kurang normal. Okey, boleh beritahu saya untung kurang normal tu berapa? PABE. Okey, thank you. Okey, selain daripada itu, kita tengok kalau firma itu dia berhenti operasi, apa yang perlu ditanggung? Ya, Dash? TFC. Okey, Syarul. Miss, TFC boleh ditunjukkan melalui kawasan apa? XABY. Okey, kita tengok XABY. Yes, betul. Okey, thank you Syarul. Kita cuba tengok macam mana dapat TFC. Kita guna AFC darab Q. AFC beza antara AC dengan AVC. Inilah gap dia. Okey, so ini adalah AFC. Darab dengan Q, jadi dia akan jadi XABY. XABY. Okey, sekarang kita buat perbandingan. Tindakan firma ya. You nak bayar PABE ke ataupun you nak bayar XABY? Diana? Ya, Miss. Nak bayar mana satu? PABE. Yes, PABE. Kenapa? Sebab kos yang ditanggung lebih kecil. Okey, jadi apakah tindakan anda? Meneruskan operasi. Okey, thank you. So you pun tulislah. Okey, maka you bagi tahu bahawa firma akan teruskan operasi kerana kos yang ditanggung adalah lebih kecil berbanding dengan berhenti operasi. Itu adalah kaedah pertama. Kita tengok lagi satu kaedah yang kedua. Esther, sila beritahu saya kaedah kedua itu. Kita tengok dua item. Apakah dua item tersebut? TR dan TVC. Okey, sila beritahu Miss, TR kamu berapa? OXYQ. Kalau you tak pasti, you tengok semula huraian tadi. Masa awal-awal itu you sudah cerita punya. Tengok bahagian sini. Esther?
Ya. Tengok bahagian sini. TR kamu berapa? OPEQ. Yes, OPEQ. Sebab majoriti pelajar apabila kelok dia sudah jadi complicated macam ini, dia tak dapat tentukan. Jangan risau, rujuk balik yang asal punya kat ini. Okey, jadi TR kita OPEQ. Okey, sekarang kita nak tentukan TVC. TVC ini boleh ditunjukkan melalui kawasan apa? Okey, Esther, sambung. TVC sama dengan ABC darab Q. Cari mana ABC dulu. OXABY. Kejap OX. Tengok Raja ni. OXYQ. Yes, OXYQ. Itu barulah TVC. Kalau you nak tengok TVC, pastikan you tengok semula ABC. Ini ABC. Darab dengan Q. Inilah dia. OXYQ. Jadi sekarang, okay, you sudah tentukan TR iaitu OPEQ. You juga sudah tentukan TVC iaitu OXYQ. Sila tentukan hubungan antara TR dengan TVC. Okay, Amir, apakah hubungan dia? TR lagi sikit daripada TVC. Okay, TR lagi sikit ataupun lagi kecil daripada TVC. Bermaksud jumlah hasil yang diperoleh bagi firma ini, dia tak dapat cover semua kos berubah. Jadi apakah tindakan firma, Rusaidi? Menghentikan operasi. Yes, firma akan berhentikan operasi, bagi tahu tindakan dia. Juga sama macam tadi kaitan pertama dia ada 3 step kan? Yang ini pun sama. You bagi tahu TR, you bagi tahu TVC, you bandingkan hubungan dia, lepas tu bagi tahu tindakan firma. Itulah cara kita nak huraikan. Okey, sekarang kita cuba tengok dari segi pengagihan markah ya. Okey, tengok Raja, tengok soalan ini. Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 10 markah. Okey, kita cuba tengok. Seseorang pengeluar dalam PPS, dia akan memberhentikan operasi. Okey, apabila dia dapat untung kurang normal. Kan dia minta anda bincangkan kan. Okey, sebenarnya nak jawab soalan ini, pada pertama, you beritahu. Seseorang pengeluar dalam PPS akan memberhentikan operasi dalam jangka pendek. You salin balik ayat ini. Selepas you salin ayat ini, you ulaskan. Bahagian inilah. You buat raja, kemudian you buat huraian semua ini. Okey, dan kemudian sebelum anda mula dengan raja yang baru ini, bermaksud dekat sini, habis you settle ini kan, sebelum anda masuk yang ini, you sepatutnya cerita. Sebenarnya pengeluar, you bagi tahu, pengeluar juga boleh teruskan operasi. Okey, juga boleh teruskan operasi apabila memperoleh ataupun you bagi tahu walaupun memperoleh untung kurang normal. Nyatakan pernyataan ini dulu. Lepas itu baru you cerita, you fokus bahagian yang ini. Di mana dia cerita pasal yang meneruskan operasi lah. Okey, dah kisah you guna yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Tetapi Miss nak highlight sikit, okey, bagi sesiapa guna yang macam tadi yang Miss bincang punya teruskan operasi ini, yang ini, you sediakan raja lah dan masukkan huraian ini. Okey, bagi sesiapa yang nak guna yang ini, pastikan nanti you ada bagi alasan kenapa kita galakkan firma teruskan operasi walaupun masa itu dia telah capai titik tutup firma. Nyatakan sikit alasan je. Okey, sekarang kita cuba tengok dari segi pengagihan markah ya. Okey, kalau 10 markah itu bermaksud you cerita pasal memberhentikan operasi itu 5 markah. Kalau meneruskan operasi itu pun sama, 5 markah. Okey, sekarang kita cuba tengok macam mana kita nak skor 5 markah dekat sini. Okey, untuk raja ini, okey, kalau katakan anda sediakan kelok DD yang ini, setengah markah. Kemudian you ada sediakan kelok MC, setengah markah. Dan you ada sediakan kelok AC, setengah markah. Dan ABC, setengah markah. Jadi markah untuk raja, okey, Miss tulis kat sini ya. Raja dekat sini 2 markah. Okey, kan tadi saya kata memberhentikan operasi 5 markah kan?
So kalau Raja 2 markah bermaksud huraian kita adalah 3 markah. So sekarang kita cuba tengok dekat mana kita boleh dapat 3 markah dekat sini. Okey, you ada cerita pasal keseimbangan prima. You ada cerita pasal keseimbangan prima setengah markah. Okey. Kemudian you ada cerita tentang TR dan TC. Dua-dua pun ada. Gabung sekali, sini setengah markah. Okey. Dan yang ketiga, you ada cerita untung kurang normal yang diperoleh setengah markah. Okey, seterusnya. Kaedah 1 dengan kaedah 2, pilih salah satu sahaja. Okey, bagi sesiapa yang pilih ini okay, saya guna yang warna hijau. Kalau anda ada cerita teruskan operasi, dia kena tanggung kos apa? Setengah markah. Kalau berhenti operasi, kos apa yang perlu ditanggung? Setengah markah. Dan tindakan prima, setengah markah. So anda boleh nampak 3 markah untuk huraian. 1, 2, 3. Okey, ataupun sesiapa yang tak nak guna kaedah pertama, dia nak guna kaedah kedua punya pengagihan, maka dia jadi sedemikian. You ada cerita TR dia berapa? Okey, TR dengan TVC dia berapa? Dua-dua ini gabung sekali. Dan kemudian you bagi tahu hubungan TR dengan TVC dan bagi tahu tindakan dia setengah markah. Okey, 1.5 mark untuk kaedah kedua. And 1.5 mark bagi kaedah pertama. Tengok kaedah mana satu yang you nak pakai. So tengok sini 1, 2, 3. Juga 3 markah untuk huraian dia. Okey, so itu adalah berkaitan dengan yang memberhentikan operasi. Jadi sekarang Miss akan terangkan juga yang teruskan operasi. 5 markah itu kat mana? Okey, kita tengok ya. Juga sama seperti tadi, you ada sediakan kelok ARMR ini setengah markah, kelok MC setengah markah, AC setengah, ABC setengah. Okey, kita sambung. Keseimbangan prima setengah markah. Kemudian TR dengan TC setengah markah. Untung kurang normal setengah markah. Okey, lepas itu nak cerita pasal yang apa berkaitan dengan titik penutupan punya, yang ini kan. Nak bandingkan hubungan antara AR dengan ABC punya. Kita cuba tengok bagi kaedah yang pertama, kalau you ada cerita teruskan operasi, dia kena tanggung untung kurang normal, setengah markah untuk yang ini. Kalau berhenti operasi, setengah markah untuk yang ini. Okey, dan seterusnya bagi tahu tindakan prima, setengah markah lagi. Okey, bagi kaedah yang kedua pun sama, bagi tahu TR dengan TVC dia, combine dua ini, setengah markah. Hubungan TR dengan TVC setengah dan tindakan dia setengah. Pun sama, you akan nampak bahawa raja anda adalah 2 markah. 1, 2. Dan huraian dia adalah 3 markah. 1, 2, 3. Ataupun sesiapa yang pilih kaedah kedua, 1, 2, 3. 3 markah untuk huraian. Okey, jadi selesailah perbincangan kita untuk soalan essay 2 ini. Jadi sekarang Miss akan go through seorang-seorang tengok siapa yang ada masalah. Maisara? Miss. Ya. Yang untuk terus ke operasi tu, bukan TR lagi besar dari TVC. Yalah. AR lagi besar daripada ABC. Salah ke tadi? Saya tak check. Ya. Okay. Thank you ya. Silap tadi. Nanti Miss betulkan dulu. Ini salah ya. Okay, kita double check dulu. Okay. TR kita OPEQ. TVC kita OXYQ. Ya betul. TR lagi besar daripada TVC. Jadi dia sepatutnya teruskan operasi. Okay, thank you Maisara. Saya rasa setakat ini sajalah untuk perjumpaan kita hari ini. Boleh live meeting dah. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you.